Intangible Cultural Heritage Project 2023 will kickstart with the focus on artisanal craftsmanships. It started by featuring 3 craftsmanships and 3 artisans mentors. So participating mentees are being coached in learning the skills and hands-on skills through 3 intensive mentorship workshops, which will be held each mentor's workplace. Our first series of workshops will be featuring artisans Ashar Kamarudin, normally call him as Captain Jack, who has been practicing craftsmanship of wood crafting, classic ship replica for more than 20 years. The workshops will be conducted at Captain Jack's workplace, which is located at Batu Gajah, Perak. Pada tahun 97 saya berhenti paksa dan terus mula buat projek kapal. Tapi memang daripada mula saya tak tahu apa from zero. Untuk permulaan sebelum saya bermula buat kapal secara lebih giat, saya kerja di pelbagai tempat yang berkaitan dengan machinery first. Saya masuk kilang kayu, kilang besi, kilang semua sekali semata-mata untuk belajar macam mana untuk mengendalikan mesin. Tapi tekad tu yang penting. Kalau tak, saya dah lama dah quit kan. Jadi sampai sekarang pun kira saya dah boleh, kalau nak katakan kapal-kapal yang saya buat lebih kurang paling hampir lebih kurang dalam 85% daripada original. Saya dalam 5 tahun pertama tu saya lebih banyak cari experience macam mana nak mengendalikan mesin saja. So saya dalam masa 5 tahun pertama memang saya tak ada klien. Kalau ada pun kawan-kawan kampung saja. Sejak daripada tahun 2012 saya mula buat pameran, mulalah ikut pameran mata tempat. Saya pun bermula daripada 2009, saya terus buat full time dah. Saya tak kerja mana-mana tempat dah. Saya terus buat kapal, mengkaji terutama dalam dia punya dari segi technical drawing. Sebab kapal kalau tak ada technical drawing dia tak akan jadi. Sebab kita ikut teknik macam mana kapal sebenar tu dibuat. Planking teknik, mana papan sekeping letak. Bila saya dah ada nama dekat FB, mula galeri pun panggil saya join untuk buat exhibition macam di Art Expo di Madrid, Art Ipoh, dan lagi show-show yang kecil-kecil pun, walaupun show di tepi jalan macam Tin Alley ataupun dekat Mengelembu, saya masuk saja. First saya punya exhibition yang di public di Jalan Kampar. Saya join the community Cina sana, saya bawa kapal Cheng Ho. Bukan ramai orang yang barang ni pun kalau nak jual pun bukan senang juga sebab apa, cara pembuatan dia makan masa, dia sangat mahal. Saya berkolaborasi pertama dengan satu galeri di Kelang, The Art People Gallery. Saya buatkan kapal dia, kapal Cheng Ho. Saya rasa 2 buah kapal Cheng Ho dan sebuah kapal HMS Puteri. Dan seorang lagi kolaborasi yang biasa dengan saya ialah Ahmad Fuad Osman, seorang contemporary artist yang boleh katakan ada nama juga. Memandangkan saya buat replika kapal sejarah. Jadi kalau untuk para mentee ni memang sangat bagus program macam ni sebab apa, at least saya boleh turunkan sikit ilmu saya pada orang lain. Dan kebanyakan mentee yang baru ni semuanya memang tak pernah pegang mesin pun. Jadi saya memilih kapal yang paling simple, kapal Eropah. Kapal sloop, Bermuda sloop ni sebab dia ada satu tiang saja. Saya akan ajar dia orang bermula daripada tengok gambar kapal dulu, dan selepas tu kita akan mengkaji struktur dia. Selepas kaji struktur dia, kita akan buat technical drawing dulu. Selepas kita dah faham technical drawing, macam mana dia punya curve dia, contour dia setiap kapal, kita akan terus proceed kepada template making atas kertas. Dan situ kita akan transfer ke atas kayu. Dan bila kita transfer ke atas kayu, baru kita boleh buat wood booking seterusnya. Setiap kapal dia ada port side, setiap bahagian tu ada nama. So kalau kita buat kapal biasa yang macam model tu, itu memang idea bebas. Yang ini kita tak boleh bebas. Kita kena ikut seberapa dekat yang boleh dengan kapal yang original.
Technical drawing tu ada banyak part, walaupun saya buat technical, saya tak ada technical drawing yang original kapal ni. Saya cuma cari di media seperti Pinterest. Kalau saya dah jumpa, walaupun saya photostat, saya kecilkan dia. Daripada kecil tu saya besarkan dia balik, mengikut kesesuaian ketinggian manusia dalam tu. Untuk program ni bermula pada 10 bulan 6 lepas, saya titik beratkan untuk pertama kali mengenali jenis kapal dan mengenali sejarah kapal tu. Sebenarnya sejarah kapal ni dia lama, daripada kajian saya bermula daripada 2500 BC sampai 1860 AD. Dan pada sesi sebelah petang saya bawa menti semua untuk mengenali setiap machinery yang ada. Kegunaan ni untuk apa, mesin ni untuk apa, macam belt sander, macam scroll saw, lagi table saw, semua sekali mesin-mesin yang digunakan di dalam proses ni untuk menti tahu. Sebab kebanyakan menti ni memang ada yang tak pernah pegang mesin langsung kan. Jadi kita kena ajar dia safety first. Lepas tu belajar mesin dan buat demonstrasi. Dan pada 11 hari bulan kami cuma menyambung teknik-teknik kapal seperti assembly, planking, dan lepas tu macam mana nak buat dia punya curve tu untuk di plank. Pada hari ini hari ketiga sesi, bermakna daripada pagi tadi sampai ke akhir ni, para menti akan meneruskan dia punya proses planking, bermakna membuat hull kapal sampai siap. Saya tahu mungkin diorang tak boleh siap sampai ada tali, sampai ada layar. Tapi yang penting di sini bukan siap tak siap. Yang penting ilmu yang kita curahkan daripada mula diorang belajar technical drawing sampai you jadi kapal. Kan, dalam masa 24 jam 3 sesi ni, banyak yang saya boleh nampak yang sebelum ni diorang tak tahu, dah tahu. Walaupun belum boleh lagi memulakan sendiri punya, berkemungkinan selepas ni diorang akan ada minat untuk menyambung. Itu yang penting. Penting bagi saya untuk saya turunkan semua ilmu yang saya ada. Sebab pertukangan kayu dia luas. Dia bukan setakat buat kapal saja. Banyak barang boleh buat. So that's why saya ajar dia ni semua basic saja. So saya harap kalau mereka berminat, kalau selepas ni tak buat kapal pun tak apa. Mungkin boleh buat barang yang lain. Jadi kita dah expose mereka kepada pertukangan kayu. Yang perlu adalah passion, determination, minat. Itu yang penting. 精细的这些做木的这种手工艺，我还是第一次学到了。那么这样的做法，我学到很多一些做木工的技巧啊，好像比如说这个船的弯位啊，这个船的接口啊，这个船的那个 support 啊，对我来讲还是第一次了，因为我没有做过这样小的东西了，是很不同啊，很不同了。我做的都是大件的厨啊、椅子啊、trolley 啊这样啦。从这里我学到。跟 Captain Jack 学到这样这样说这个船的做法，要一步一步 systematic the drawing, from the drawing transfer to a template, from the template then you transfer to a wood。这样我不明白 why he have 这样so many procedure. Now only I understand 啦。通常嘛，我们参加的比较多。是手工类普通的那一种，就纸张啊，或者是书面上的很多。那画画那种，那木工的我还是第一次参加。然后还有就是，其实我都没有碰过这些机器，第一次。除了不错的体验，也很好玩。然后真的学到很多，怎么样去操作，而且怎么样去 fix 那个船，然后才知道原来。看似很简单、很漂亮、很美，但是没有想到原来这么复杂的，这么那个过程是这么难的，就学到很多技巧。就是我可以学到更多的东西，例如机器那方面的介绍啊，然后怎么样去量啊，怎么样去画啊，然后原来有这样的一样东西在霹雳州，所以我很开心啦，来到参与到这个活动。
因为我是老师，所以我可能会介绍普通简单的，不像船这么复杂的，我可能会介绍比较简单的木工给孩子们。可是自从来了这一边过后，它让我平静下来，去思考一下，我是不是之前慢慢的聊，因为你做这个船的时候哦，它会遇到很多一些问题的。当你遇到问题的时候哦，你会要去 step by step 去解决它。首先，我觉得我应该会去将学了这个东西呢，我会介绍给我的学生的。so far 我应该会办一个 course 这样子，就是请 Captain 来教这样子啦。这个是我应该会去。我觉得学生学了过后，也应该会对以后我们做舞台有一点点帮助。主要最重要是我可以克服对那个机器的声音，我很怕那个声音的。但是现在我来了这边，我看到这么多女生也可以克服我也尝试去操作一下，我还可以哦。所以对我来讲是一种自信的突破吧。很开心。Tapi saya tetap akan serahkan ilmu ni pada siapa yang berminat. Sebab ini sangat penting untuk inheritance untuk future generation. Sebab kita dah masuk abad 21. Generasi Z langsung tak tahu tentang sejarah ni. Sebab memang tak ada orang buat. So kalau tak ada pelapis, rugi ya. Sebab selepas ni mungkin tak ada lagi ya. Saya harap mentee yang ada ni, sebab mereka semua adalah guru, bila boleh praktikkan apa yang mereka belajar ni di sekolah. Perak ICH Project!